Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, ini adalah video yang ketiga bagi tajuk homeostasis. Okey, sekarang ni cikgu nak sambung homeostasis dalam tumbuhan. Okey, bagi dalam tumbuhan dia lebih fokus kepada kawal atur kandungan air ya. Okey, kawal atur kandungan air. Okey, jadi air daripada tumbuhan, okey, kita tahu dia masuk melalui akar. Okey, air diserap melalui akar seperti mana yang telah cikgu ajar sebelum-sebelum ni. Okey. Jadi tapi air akan hilang dari Jadi air daripada tumbuhan hilang melalui satu proses yang dikenali sebagai transpirasi. Okey, transpirasi. Okey. Apa yang dimaksudkan oleh proses transpirasi? Ialah proses tumbuh-tumbuhan kehilangan air. Okey. Dalam proses transpirasi, air akan hilang daripada daun ke persekitaran dalam bentuk wap air. Okey. Yang mana wap air itu akan keluar melalui stoma. Okey, masih ingat lagi kita belajar dalam berkenaan dengan keratan rentas daun. Okey, sel-sel yang ada pada daun antaranya ialah sel pengawal yang mengawal stoma. Okey, hal ini melibatkan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Okey. Jadi bila ada kehilangan air baru ada kemasukan air. Bila ada hilang air melalui stoma, ada juga peluang untuk air masuk melalui akar. Jadi bila ada pergerakan masuk dan keluar tu, berlakulah sistem pengangkutan. Okey, barulah nutrien-nutrien boleh diangkut daripada sumber-sumber yang ada dekat tanah naik ke daun. Okey, boleh Okey. Ini dia. Gambaran di bawah pula. Okey, yang mana air daripada dalam tanah dia akan masuk melalui akar rambut. Okey, yang mana selain daripada akar rambut ni dia menyerap air, dia juga menyerap mineral. Jadi itu yang cikgu kata tadi tu. Okey, apabila air keluar melalui daun dalam bentuk wap air, okey, barulah akan ada kemasukan air daripada akar. Okey, dan bila ada pergerakan air masuk daripada akar tu naik ke atas, bersama-sama tu dia akan ada mengangkut mineral. Okey. Okey. Jadi transpirasi membantu tumbuh-tumbuhan menyerap dan mengangkut air dan mineral dari tanah ke seluruh bahagian tumbuh-tumbuhan. Okey, penyejatan air daripada daun juga selain daripada membantu mengangkut air dan mineral, penyejatan air daripada daun juga akan menyejukkan tumbuh-tumbuhan pada hari panas. Jadi ada dua fungsi lah. Ada dua fungsi transpirasi ni. Okey, iaitu mengangkut air dan mineral, kemudian menyejukkan tumbuh-tumbuhan apabila air yang keluar tu mengalami penyejatan. Okey. Boleh lihat di situ, itu dia keratan rentas daun. Itu kita dah bincang sebelum ni. Okey. Transpirasi nombor 2, transpirasi pada daun menghasilkan daya yang menarik air dari bahagian batang tumbuh-tumbuhan. Okey. Okey. Yang terlibat, ini kita dah pernah kenal dia, stoma. Stoma bukan sel Stoma ni lubang kecil ataupun liang. Okey, liang. Lubang kecil yang mana dia ni bukaannya dikawal oleh sepasang sel pengawal. Okey. Yang mana sel pengawal ni dia akan mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Okey. Yang mana stoma ni kita dah belajar dia ni tempat kemasukan gas. Okey, di mana dia adalah tempat pertukaran gas berlaku. Iaitu gas yang masuk gas karbon dioksida untuk fotosintesis. Gas yang keluar adalah gas oksigen. Okey. Tetapi bagaimana air keluar?
air keluar pun dia tak boleh keluar melalui, dia tak boleh keluar dalam keadaan cecair, tapi dia keluar dalam keadaan gas, iaitu dalam bentuk wap air. Jadi pada waktu siang stoma terbuka sebab nak bagi gas masuk, gas karbon dioksida masuk, sebab dekat daun tu ada kloroplas, tempat berlakunya fotosintesis. Siang ada cahaya, jadi stoma buka sebab nak masuk gas karbon dioksida, barulah fotosintesis boleh berlaku. Tapi dalam masa yang sama, air juga akan keluar dalam bentuk wap melalui stoma. Okey, tapi perkara ini normal. Okey, air keluar dalam bentuk wap. Okey, sebab apa? Bila air keluar, dia dapat meningkatkan kadar penyerapan air oleh akar. Okey. Seperti mana yang kita dah belajar dulu. Stoma ni dia terbuka pada waktu siang sebab waktu siang bukan ada gas karbon dioksida, tapi ada cahaya yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Waktu malam dia tutup. Sebab apa? Walaupun waktu malam ada gas karbon dioksida, tapi apa gunanya buka? Okey. Sebab cahaya tak ada, tak boleh nak buat fotosintesis. Bahkan kalau buka waktu malam, air akan keluar sebab air keluar menerusi stoma ni dalam bentuk wap air. Jadi dia tutup waktu malam. Okey, tak ada guna. Jadi tu dia. Pada waktu siang stoma terbuka supaya lebihan air tersejat daripada daun melalui transpirasi. Kena buka, air pun kena hilang juga. Okey. Namun pada waktu siang, bukan hanya pada waktu malam saja stoma tertutup, namun pada waktu siang juga dia tertutup andai kata pada waktu siang tu suhunya terlampau tinggi. Sebab kita tahu bila suhu terlampau tinggi, kadar penyejatan air juga tinggi. Kadar penyejatan air juga tinggi pada suhu yang tinggi. Jadi langkah keselamatan, okey, tumbuh-tumbuhan akan menutup stoma. Siapa yang nak tutup stoma ni? Ada remote ke? Ada. Sel pengawal yang akan menutup. Jadi bila dia tutup, maka air akan terhalang daripada keluar melalui stoma tu lah, sebab stoma tutup. Okey, jadi mengurangkan air yang tersejat melalui proses transpirasi. Boleh faham? Okey, itu adalah orang kata apa? Homeostasis dalam tumbuh-tumbuhan, iaitu kawal atur kandungan air. Okey, bagaimana tumbuh-tumbuhan mengawal kandungan air dalam badan dia lah. Okey, itu dah habis. Sekarang kita tengok kepentingan homeostasis kepada manusia dan juga benda hidup. Okey, kita rangkumkan dalam video yang ketiga untuk bab 3 ni. Okey, kita rangkumkan. Kita dah belajar daripada kawal atur kandungan air dalam manusia, kawal atur suhu dalam manusia, kawal atur dalam haiwan, kawal atur dalam serangga lah, dalam apa lagi tak ingat, dalam tumbuh-tumbuhan. Okey, jadi apa yang kita boleh rangkumkan kepentingan dia, kepentingan homeostasis ni? Okey, kawalan homeostasis dalam badan manusia dan benda hidup bertujuan untuk menyediakan satu keadaan optimum dalam badan supaya sel dapat menjalankan aktiviti metabolismenya dengan cekap. Okey, dia kena ada keadaan yang optimum, barulah sel kita ni dapat menjalankan aktiviti metabolismenya dengan cekap. Baru efisien. Okey, semua tindak balas kimia dalam sel hidup dikawal oleh enzim yang peka sama kepada perubahan persekitaran. Okey, sebarang perubahan suhu akan mempengaruhi aktiviti enzim itu. Jadi kita haruslah bersyukur kerana homeostasis menyebabkan persekitaran dalam badan kita
dapat dikawal dan dikekalkan dalam keadaan yang seimbang dan juga stabil. Seterusnya membuatkan kehidupan kita menjadi baik. Okey. Dan tamat. Itu saja untuk video yang ketiga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.